Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar anda sentiasa bahagia dan sihat walafiat ya. Apa khabar saudara J. Oswald Wardsley? J. Oswald Wardsley, how are you? Saudara Muhammad Zamari, waalaikumsalam. Saudara Hafiz Wan Basirun, waalaikumsalam. Untuk seluruh keluarga ya Hafiz. Saudara Puan Rina Rita, saudara Man Omar, waalaikumsalam. Herman, salam. Saudara Junaidi Adli, saudara bersama sejiwa. Waalaikumsalam. Dari mana ni? Saya kalau boleh selitkan jugalah, kalau boleh dari mana, supaya saya dapat tahu juga latar belakang negeri ataupun tempat saudara ya. Saudara Ibrahim Cik Muda, waalaikumsalam. Saudara Sina Syahar Ibrahim, saudara Allah Muhammad, saudara Toli Hamkalisha, saudara Anan Nur, waalaikumsalam. Roslan Arifin, salam dari Mika. Saudara Abang Knek Lazim. Begitu juga saudara Samsul Syam, warga cinta damai, terima kasih. Saudara Khairul Paklang, waalaikumsalam Khairul. Puan Sri Nur, salam dan sentiasa dihormati. Begitu juga Zainuddin Jaafar, saudara Pakca, Dalan Mahmur. Apa khabar sahabat? Lama tak bersiaran. Marilah kita bersiaran saudara Dahlan. Kau sudi mampirlah ke studio saya yang kecil ini. Gitu juga saudara Syamsul dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Akan saya santuni usai pencerahan malam ini saudara ya. Baik, seperti biasa saya harus memberi laporan dan apa yang berlaku pada hari ini. Saudara, jangan lupa hari ini adalah hari Khamis, tanggal 28 Oktober 2021, merupakan hari yang ke-588. Negara kita, warga cinta damai kita disapa oleh virus corona. Dan nampak gayanya hari ini virus corona masih lagi tidak mau usai, tidak mau keluar daripada bumi tercinta ini. Kerana jumlah jangkitan hari ini meningkat lagi ya saudara. Semalam 6,148, hari ini 6,377, mengakibatkan jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 2,454,749. Semalam jumlah kematian 98. Hari ini tiada laporan daripada Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun kematian terkumpul sudah melebihi 28,000 warga kita yang kembali ke alam yang kekal kesan daripada jangkitan virus corona. Kerana itu saudara, sempena malam ini malam Jumaat, kita perbanyakkan amalan kita, baca surah Yasin, wirid sedikit, salam dan selawat kita untuk junjungan Rasulullah SAW. Ya saudara, saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat, kerana saya melihat pada hari ini saat-saat akhir saudara, hari ini tanggal 28 Oktober saudara, jumlah bulan ini saja jangkitan virus corona sudah pun mencecah 208,544. Itulah laporan yang dapat saya berikan sedikit tentang kedudukan virus corona saudara. Seperti biasa, kita masuk e-commerce sekejap. Izinkan saya untuk mewawarkan produk saudara. Saudara boleh juga menghubungi Azhar 0113304121 untuk mewawarkan produk saudara. Jangan risau saudara, hubungi beliau. Saya akan cuba menyantuni sebab saya saya sediakan waktu saudara dalam sekitar 3-4 minit untuk mewawarkan produk saudara. Samping itu jangan lupa pada setiap hari Sabtu jam 4.30 petang saya bersiaran waktu petang. Itu hanya untuk berbicara dalam halaman Labun Secangkir Kopi. Itu lain tak ada, itu untuk e-commerce, untuk cerita pengalaman, tidak ada politik. 4.30 petang hari Sabtu. Setiap minggu saya akan bersiaran secara live. Jadi kalau saudara berhubung dengan Azhar 0113304121, dia berniaga bakur iaitu wangi-wangian
yang dibakar untuk aroma, untuk bilik rumah dan bilik saudara. Ingat, kalau rumah kita wangi, itulah tempat kecintaan para malaikat dan yang dibenci oleh para syaitan. Kalau berhubung dengan azhar, jangan lupa rendang tok. Rendang tok produk ibunya bersama dengan bahulu berdal. Orang Perak begitulah saudara. Dan saudara boleh juga berhubung dengan menantu teman, iaitu Siti Farehah 017-711-4300. Kalau dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Begitu juga boleh berhubung dengan Syauqi, pembekal buah-buahan yang dari luar negara, segala buah apple, buah grape, buah kiwi, cherry dan sebagainya. Semuanya fresh saudara, dan grade AAA. Harga di bawah harga pasaran daripada pasar ataupun supermarket. Saudara boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Dan akhirnya adalah produk sahabat kita, saudara Muhammad Niza, iaitu sambal kering dari Dapur Siti. Sambal ni sedap saudara, makan dengan nasi goreng telur cukup. Memang menjilat jari, sur katanya. Boleh berhubung dengan saudara Muhammad Niza 019-482-4504. Harga murah saudara, tapi saya tak boleh mewawarkan harga sebab itu perjanjian saya dengan Facebook. Saya tidak boleh mengiklankan produk itu dengan harga dan sebagainya. Mewar-warkan tak ada masalah saudara. Baik, usai e-commerce, kita masuk sedikit, iaitu tazkirah singkat. Saudara, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat yang baik apabila mereka kembali ke pangkuan ilahi. Ini terdapat dari surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29, iaitu orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan menjalankan agamanya, itulah orang yang beruntung. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing munculnya. Kerana itu beruntunglah orang-orang yang asing. Yang asing ini yang sentiasa mengingati tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa dikatakan orang yang asing itu adalah orang al-ghuraba, ya. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah al-ghuraba itu?" Maka baginda bersabda, iaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan tatkala manusia telah rusak. Di saat manusia rusak, lahir manusia-manusia lain yang dilihat sebagai asing tapi melakukan kebaikan. Dan ada pula riwayat lain berkata apabila baginda ditanya tentang al-ghuraba, maka baginda bersabda, iaitu orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnahku tatkala orang-orang yang telah mematikannya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Artinya saudara, jadilah kita kumpulan al-ghuraba yang sentiasa menghidupkan sinar syiar Islam dan meneruskan setiap kebaikan sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Saudara, itulah harapan saya dalam malam Jumaat ini. Kita perbanyakkanlah zikir, baca Yasin dan sebagainya. Baik saudara, kita usai tazkirah yang singkat, kita pergi pada mutiara kata. Itu suntingan saudara sahabat saya, saudara Cikgu Hibil. Katanya kata-kata paling agung dalam segala bahasa manusia adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itulah kata-kata yang paling agung dalam segala bahasa untuk manusia. Dan jangan lupa saudara, doa ibu tidak sama dengan orang lain. Seramai mana pun orang lain yang mendoakan kita, doa ibu tetap menjadi doa nombor satu. Doa ibu tiada hijab. Kejayaan yang kita ada sekarang, ibu kitalah yang mendoakan kita. Jadi selagi ada ibu, jagalah. Jangan pernah sakitkan hati ibu anda. Terima kasih saudara Hibil atas suntingan kata-kata yang menjadi pedoman kepada kita. Saudara Syahidana Talib Ahmad Yusof dalam ini Instagram. Kita juga dengan saudara Fazil Rashid, Guardian Dawn, kerajaan 22 pun takut. Belum lagi masuk politik. Sabar saudara. Sebab sebagaimana biasa, saya mesti memberikan salam impian moratorium RM10,000 pengeluaran daripada wang kumpulan simpanan pekerja secara tuntas. Dan saya seringkali berpesan agar negara tidak terus berbelanja tanpa had. Kerana apabila kita berbelanja tanpa had, negara akan menuju pada kemuflisan. Itu saudara peringatan saya
Harapan kita agar kumpulan wang simpanan pekerja adalah sesuatu yang boleh dapat diumumkan oleh yang berhormat mulia Menteri Kewangan Senator Tengku Zafrul besok, saudara. Dan tajuk perbincangan kita malam ini adalah lagi-lagi UMNO yang salah. Saudara, lagi-lagi UMNO yang salah, saudara. Baik. Sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan itu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, mencari kayu ke belukar terpencil, sebaik tiba terserempak rusa. Rizab Melayu semakin mengecil, angkara haloba pengkhianat bangsa. Jadi Pak Nazil juga menyedari bahawa Rizab Tanah Melayu, kita warga bangsa yang merupakan pribumi tercinta ini, rizab kita semakin kecil. Itu rizab Tanah Melayu semakin kecil, saudara. Kabarnya tinggal 12% saja. Ini semua adalah angkara haloba pengkhianat bangsa yang menggadaikan, yang berikan pada orang lain. Saudara. Sambung Pak Nazil, lemak turi, sayur keladi, makan berempat, sedap rasanya. Semakin hari menjadi jadi, katak melompat, tak tentu masa. Rupanya Pak Nazil pun faham. Dia pun tahu keadaan politik kita ni, bahawa katak-katak ni terus melompat dan melompat daripada satu kolam ke satu kolam. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang beliau kirimkan pada kita saban hari. Tanpa henti, tanpa lelah beliau menulis pantun untuk kita kongsi bersama. Dan dalam kesempatan ini jangan lupa sambungan kita dalam segmen Gedung Ilmu. Kerana Gedung Ilmu menurut buku yang berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, kiriman daripada sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar. Buku itu diterbitkan oleh Dewan Bahasa. Dia kata bolehlah saya buat culipan dan sebagainya. Menulis tentang harapan warga bangsa terdahulu, warga bangsa Melayu yang dahulu. Mereka mendambakan agar setiap pimpinan Melayu masa kini haruslah bertaring, tidak menjerkah. Maksudnya bila walaupun dia kuat, dia bertaring, tapi dia tak akan menjerkah seperti harimau. Berkuku, tidak akan mencakar, tidak akan melukakan orang. Berkuasa, dia tidak akan memaksa. Berpengetahuan, tidak membodohkan. Berpangkat, tidak menghambat. Jadi pimpinan yang kita harapkan, kalau dia mempunyai kuasa, dia mempunyai pengetahuan, dia tidak akan memperbodohkan sesama insan. Jadi pemimpin juga mesti berani, tapi tidak melesi. Jadi lesu dan sebagainya. Berakal, tidak menjual. Jadi kadang-kadang pemimpin kita ni bijak, pandai, pintar, berakal, tapi mereka sanggup menjual maruah bangsa kita. Dan berharta, tidak inaya. Artinya mereka kaya raya, tapi bukan menginaya sama bangsa. Pemimpin haruslah tinggi, tidak menimpa. Kalau tinggi, kalau dia rebah, dia tidak akan menimpa bangsanya. Besar, tidak melanda. Bertaji, tidak memupur. Saudara. Jadi kita sambung lagi malam besok, ungkapan kata-kata yang kita harapkan agar pimpinan kita menghayati apa yang saya maksudkan, apa yang saya culipkan dari buku itu. Itulah harapan warga bangsa terdahulu kita, supaya lahir bangsa Melayu yang berilmu, yang mempunyai akal budi yang sebegitu, saudara. Baik, sebelum saya meneruskan pencerahan, seperti biasa saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam YouTube. Maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan ataupun tulisan yang saudara hantar kepada saya atas kesan daripada culipan tersebut. Itu semua adalah tanggungjawab anda. Ini adalah pencerahan politik, lain tak ada. Hanyalah kutipan apa yang berlaku dan saya memberi pencerahan mengikut pengetahuan saya. Jangan lupa saudara, ini cakap orang UMNO. Ya, saudara. Dan prinsip asas kita perbincangan, bicara kita saban malam ini satu saja. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Artinya apa yang saya lontarkan ini, kalau saudara tidak bersetuju, tidak ada masalah. Jangan marah. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah. Begitu juga jika saudara ada pandangan dan fikiran, sila hantar. Saudara Nasarudi dari Cangkatin Perak. Cangkatin Perak ni saudara Rudi, itu kawasan Tanjung Malim, Malim Nawar. Malim Nawar tu dulu pernahlah kecil-kecil dulu saya pergi menangkap ikan sebab ada tok saudara saya.
di Cangkat Tin, tempat pelombong-pelombong. Mereka melombong hasil bumi kita, tapi meninggalkan warga bangsa kita masih terus lagi dalam era kemiskinan. Saudara. Dan prinsip kita, perbincangan kita ini adalah untuk meneruskan impian kita mewujudkan warga cinta damai. Sebab itu, saya mengharapkan setiap tulisan, setiap culipan yang saudara hantar pada saya, ataupun saudara berbahas, nak bertekak pun boleh, tetapi gunakanlah bahasa-bahasa yang murni, kerana kita menyantuni warga harmonis. Saudara, itu prinsip kita, saudara. We must agree to disagree. Baik, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-84. Sebab ada teman bertanya pada saya semalam semua ni, cukup ke genap ke 100 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri? Belum lagi. Hari ini adalah hari yang ke-84 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ada tempoh lagi, jadah waktu. Nak 100 hari lebih kurang dalam 16 hari. Untuk besok lusa, jadahnya lebih kurang 2 minggu lagi, saudara. Dan besok insya-Allah Menteri Kewangan Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Senator Tengku Zafrul akan membentangkan bajet untuk tahun 2022. Jam 3 petang, kita boleh tengok, nonton di TV, boleh tonton dalam live. Sama-sama kita dengar apa yang digarapkan oleh Menteri Kewangan. Tapi kabarnya ada bantuan terhadap rakyat yang terkesan, mereka yang mengalami pengangguran, mengalami kesulitan hidup, yang begitu menekan. Kabarnya, dan saya memang mengharapkan begitu, saudara. Begitu juga kabarnya ia bertemakan pada keluarga Malaysia Makmur. Itu yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi. Jadi ini adalah kesan daripada pandangan dan juga pengantaran mesej sekitar lebih kurang 50,000 warga kita yang menghantar kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menceritakan, menyatakan harapan dan impian. Kabarnya juga ada juga bantuan secara tunai yang bakal diteruskan, seperti bantuan keprihatinan. Artinya bahawa ekonomi kita masih lagi berada dalam keadaan tahap kritikal. Sama-sama kita santuni besok. Sebab itu hari ini saya dapat kiriman daripada Pok Su Pok Nek. Pok Su Pok Nek daripada Kelantan lah ni Pok Su. Dia kata Assalamualaikum Tok. Dia kata dulu katanya waktu ke sekolah mungkin berbekalkan 5 sen. Tapi nanti sekolah buka, anak-anak berbekalkan RM50 sehari. Saya nak nyatakan zaman saya bukannya 5 sen. Kadang-kadang tak ada pun. Berbekalkan ubi kayu rebus ataupun pisang rebus. Malahan kadang-kadang buah-buah kayu, buah mangga pun jadilah buat bekalan untuk ke sekolah. Dapat 5 sen tu kira besar lah sangat. Kita boleh dapat lah seketul sebungkus nasi lemak. Saudara, minum dengan air paip. Tapi zaman saya sekolah mula-mula awal dulu tak ada air paip, cedok air perigi. Begitulah keadaannya kedaifan warga kita pasca kemerdekaan sekitar tahun 60-an. Masa itu negara baru merdeka. Dan hari ini betul Pok Su, apakah nanti kerana harga barang yang melambung, besar kemungkinan anak ke sekolah terpaksa belanja sampai ke RM50. Saya takut jika itu berlaku, artinya inflasi sudah pun menerjah pada negara kita. Sebab itu saya teringat ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu beliau membentangkan rancangan Malaysia ke-12. Saya ingat dalam 2 minggu lalu di Dewan Negara, dengan linangan air mata beliau menyatakan keprihatinnya tentang kehidupan kemiskinan rakyat. Kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau lahir dari sebuah keluarga miskin yang dapat mengerti, merasai keperitan dan kesusahan rakyat. Jadi sebab itu kita mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak menjelmakan situasi yang dialami oleh beliau dan saya serta kita warga pasca kemerdekaan ini kepada generasi hari ini. Sebaik mungkin kita harus menyediakan, menghidangkan kehidupan yang baik untuk anak cucu kita. Kalau boleh biarlah lebih makmur daripada apa yang kita alami. Dengan kesan daripada serangan COVID-19, kesan daripada merudumnya ekonomi, tentulah suasana itu bertambah sukar. Tetapi saya yakin kalau bertolak daripada nawa itu, keprihatinan pimpinan, maka dapat kita cari. Orang kata
alang-alang kita menyulut Pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Jadi maksud saya tu je saudara, alang-alang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mau menyantuni rakyat. Kita ni warga satu Malaysia. Teruskanlah usaha itu, pastikanlah kemakmuran itu dapat dinikmati oleh rakyat. Saudara, jangan ulangi pemimpin terdahulu. Mula-mula jadi Perdana Menteri, semua orang sayang. Macam-macam pemberian, tapi akhir-akhirnya cloud. Saudara, jadi kalaupun mungkin dah terlewat, kalaupun tidak ada dalam bajet Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul besok tentang bagaimana menyantuni tentang anak-anak sekolah, perbelanjaan susah itu, carilah upaya. You have the power. When you have a power, make sure you are powerful. Anda punya kuasa. Memang kita tak mengharapkan beliau mempunyai tongkat sakti yang boleh merubah secara immediate ataupun secara serta-merta, tetapi beliau berkemampuan untuk merubah ekonomi negara ini dengan sentuhan-sentuhan. Berundinglah. Sebab itu saya dulu berkali-kali saya katakan, berundinglah dengan pakar ekonomi yang kita ada. Jangan ditinggalkan. Seperti Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, beliau masih ada lagi. Dan mintalah idea, bekerjasamalah dengan beliau. Tapi kalau kita merasakan kita dah jadi Perdana Menteri, orang tak penting, orang ni tak penting, susahlah saudara. Jadi saya juga terkesan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan beliau telah mengumumkan bahawa bayaran bantuan kehilangan pendapatan BKP itu sebanyak RM500 secara one off yang akan dibuat yang akan diberi oleh kerajaan bermula katanya hari Selasa 26 Oktober. Mungkin telah pun ada, dan semakkan boleh dilakukan kerana peruntukan sebanyak 434 juta itu kepada seramai 870,000 individu yang hilang pendapatan tahun ini. Semakkan status kelulusan BKP ini boleh dibuat melalui portal BKP bermula semalam. Saudara, jadi itulah yang saya dapat. Tapi masalah sekarang ni saudara, dalam saat kita menyantuni kehidupan yang semakin sukar, saya melihat tiba-tiba pimpinan daripada parti DAP. Itulah saya kata kadang-kadang bukan kita resist saudara. Kita tidak resist. Kita tidak membenci mereka, tapi kadang-kadang pimpinan mereka ni overdoing atau melampau apabila dah ujuk balik ugutan. Kata ini ngakomen antara pimpinan dalam parti DAP, dia kata kalau kerajaan tidak mengiktiraf UEC, maka parti DAP akan keluar dari kerajaan. Bila masa mereka berada dalam kerajaan? Apa yang ada adalah satu persefahaman bersama antara kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dengan 3 parti Pakatan Harapan. Jadi janganlah ugut, berbincanglah. Soalnya sekarang ni menurut pada Ngakomeng, dia minta supaya kerajaan mengiktiraf. Beliau selaku Timbalan Setiausaha Agung pada DAP mengiktiraf sijil UEC. Dalam satu wawancara khas melalui akhbar China Oriental Daily. Jadi saya tak senanglah melihat adanya urutan sebegitu. Berundinglah. Tetapi bila mereka mewujudkan keadaan begini, artinya mereka mau mengadakan satu new normal berhubung dengan tata kelola baru. Tak dapat ugut kerajaan keluar. Inilah masalah. Sebab itu saya katakan bahawa sudah sampai masanya kadang-kadang bila kita menghadapi musim pilihan raya, fikir betul-betul. Kalaulah kerajaan kita rapuh, inilah keadaannya. Membuatkan kita goyang. Kerana kerajaan tidak boleh. Saya nak bagi jelas, saya nak bagi penjelasan pada warga keturunan bukan Melayu, iaitu bukan Bumiputera, terutama teman-teman kita di Sabah dan Sarawak yang ada mengikuti live saya ini juga. Sebenarnya kerajaan tidak boleh mengiktiraf sijil UEC kerana ia menyentuh soal kepentingan dan kedaulatan di negara, di mana kerajaan juga boleh ditakrifkan sebagai mencabul kedaulatan undang-undang dan perlembagaan persekutuan serta rukun negara sebagaimana yang pernah dijawab, yang dijelaskan oleh P. Kamaladhanan sewaktu beliau menjadi Timbalan Menteri Pendidikan pada 29 Mac rasa saya daripada tahun 2016 di Parlimen. Kerana pada asasnya kalau kita mengiktiraf sijil UEC ini untuk masuk ke universiti awam, berarti kita mengiktiraf keabsahan ataupun legitimasi sistem sekolah menengah persendirian Cina.
Ini masalahnya, saudara. Kerana sekolah dia terdapat sebanyak 61 buah sekolah. Semuanya yang sebagai satu aliran. Iaitu alirannya menggunakan bahasa Mandarin. Ini bertentangan dengan aspirasi, dengan harapan kita di bawah rukun negara. Kita nak mewujudkan satu bangsa yang harmonis. Jadi janganlah ugut-mengugut. Saya rasa Ngakomeng harus berfikir balik. Dan saya minta lah supaya warga keturunan bukan Melayu ini hantar satu petition pada Ngakomeng. Jangan bermain politik rasis. Kita ada dasar kita. Negara kita negara yang telah pun merdeka dan kita telah pun mencapai satu persetujuan bersama. Itu bahasa resmi kita, bahasa Malaysia. Malah saudara lihatlah, di negara Singapura pun, Perdana Menteri Singapura pun memperakui perlembagaan negara tersebut apabila beliau berucap pada hari-hari kemerdekaan sambutan ulang tahun kemerdekaan Singapura, beliau berucap dalam bahasa Melayu. Jadi jangan kita sentuh. Apa yang telah termaktub, kita kekalkanlah. Sebab kita warga cita damai. Kita tak mau berbalah. Hari ini, generasi hari ini bukanlah generasi yang boleh didogmakan, boleh dijual dengan ungkapan-ungkapan yang berbau rasis. Saudara, saya kalau boleh memang saya tak mau pun nak menyentuh tentang masalah ini. Tapi bila saya dengar ugutan terhadap kerajaan, itu tak betul. Saya ada juga kawan-kawan saya daripada parti DAP, macam Anthony Loke, macam Ram Kapasing, begitu juga Dio Singh, anak Kapasing. Saya okey, saya tak ada masalah. Kita boleh berbincang, tapi bukanlah kita merasa bersikap rasis. Ini masalahnya, akhirnya orang akan melihat, rakyat akan melihat DAP ini parti rasis. Ini hanya sikap anda yang mencabar kerajaan. Jangan. Sebab saya tak maulah melihat adanya elemen-elemen yang sebegini. Jadi saya mengharapkan warga cinta damai kita menyantuni setiap bangsa kita, setiap keturunan dengan berpaksikan kepada rukun negara. Indonesia dia mempunyai Pancasila, Malaysia juga kita ada rukun negara. Kita hormati. Elakkanlah sebarang perbalahan, sebarang perbincangan yang bersikap rasis. Jauhilah politik-politik yang bersikap rasis. Ini tidak sesuai lagi dalam amalan dinamika politik yang kita alami saudara. Cuma ini satu hal lagi, saya kalau tak betul saya songsong saudara, walaupun parti kerajaan. Saya dah berpesan berkali-kali, saya kata ya Mahmud Perdana Menteri, cukup-cukuplah melantik-lantik ni. Sebab Perdana Menteri dahulu semua orang kenal sebagai Perdana Menteri Perutusan. Jangan pula sahabat saya Datuk Ismail Sabri ni orang kenal dia sebagai Perdana Menteri Perlantikan. Asyik duk melantik aja. Yang terbaru ni saya tengok apabila Kementerian Pertanian dah melantik 12 orang katanya pakar industri dan ahli akademik yang berpengalaman dalam bidang sebagai ahli Majlis Penasihat Pertanian Negara. Memanglah matlamatnya bagus, tapi bila saya tengok senarai mereka yang dilantik itu, saya kata bukanlah orang yang betul-betul arif tentang soal pertanian, tentang soal makanan. Sebagai contohnya saya tengok, saya pun terkejut. Itu apabila dilantik pengerusi Sunway Group, Tan Sri Dr. Jeff